berkaitan tentang pergerakan seharian hakim. Kita di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ni berpusat di Putrajaya. Dia mengeluarkan satu arahan amalan nama dia. Jadi Mahkamah Syariah mana arahan amalan ni mana datang kan? Dia akan ada arahan amalan begini tak tahu mana ada. Adalah kesinambungan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu an, nak dilantik menjadi hakim ketika mana pergi ke Yaman. Kaifa taqdi? Bagaimana kau nak jatuhkan hukuman? Maka kata aqdi bi kitabillah. Kalau kau tak dapat dalam Al-Quran, fa bi sunnati Rasulillah. Kalau kau tak dapat, ajtahid. Aku berijtihad dan aku tidak akan melampau. Waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inilah muwafaqah. Begitu juga bila ditanya pada Sayyidina Ali, bagaimana kamu menjatuhkan mendengar kes? Wahai Ali, kau jangan dengar satu orang sahaja. Hendaklah kau mendengar dua orang, dua pihak. Kerana ada seorang yang petah berkata-kata, orang ni tak pandai. Maka ini dinamakan sekarang ni arahan amalan daripada ketua hakim. Jadi ketua hakim memberikan arahan amalan, kalau nak dengar kes, jangan dengar sebelah pihak je. Kerana pihak lain juga kita dengar dengan saksi dia, barulah kita memberikan penghakiman. Maka ini kesinambungan, bukan daripada Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil berbangga dengan arahan amalan dia. Tapi kita di dalam Islam ni, arahan amalan kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Bagaimana cara nak jadi hakim. Begitu juga Sayyidina Umar ketika nak menghantar Amr bin As ke Mesir. Di antara yang di dalam Risalatul Qadha Sayyidina Umar tu begitu panjang. Sehingga kalau kita mengaji kitab iaitu Ahkamus Sultaniyah, orang jadi hakim kena mengaji kitab Ahkamus Sultaniyah. Iaitu Ahkam Ibn Farra. Kemudian kita mengaji kitab Tafsiratul Hukam di Ibn Farhun, Mu'inul Hukam atau Burulusi. Ini di antara syllabus yang dipelajari oleh orang nak jadi hakim. Kalau nak masuk Daesh, ni kena belajar. Cari kitab sini Tafsiratul Hukam. Tafsiratul Hukam, Mu'inul Hukam. Saya tengok di Maktabah Darussalam ada Mu'inul Hukam. Kalau tak ada, tunggulah Ma'arad nanti beli kitab-kitab ni. Sebab di sini pun saya tak nampak pun mana-mana kitab kehakiman. Turukul Isbat tak ada, Wasailul Isbat tak ada, semua tak ada. Usulul Muhakamat tak ada, Usul Murafa'at tak ada. Ini dalam sistem kehakiman. Mungkin kita terlampau banyak menjuruskan kepada usul fiqh, kita lupa banyak lagi Turukul Isbat, macam mana isbat dalam Islam, Wasail Isbat. Ini banyak. Kalau yang cenderung lah nak menjadi minat menjadi hakim. Jadi ini nama arahan amalan. Arahan amalan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hakim, seorang hakim jangan memberikan keputusan dengan kes apabila dia lapar. Jangan waktu dia marah. Ini juga di antara adab-adab menjadi hakim, dinamakan adabul qadi. Dalam kitab tersebut adabul qadi. Maka kita di Jabatan Kehakiman telah mengeluarkan arahan amalan iaitu atikah hakim, ataupun disebut dalam hukum fiqh adabul qadi. Qadi ni banyak atikah hakim. Hakim sepuluh akur. Kalau dia tidak akur, maka dia kena tunjuk sebab. Dia kena tidakkan perkara itu. Maka bergaul, mengajar dan sebagainya tanpa kebenaran. Saya kalau nak mengajar pun mesti ada kebenaran. Sebab tahu ke mana saya nak pergi. Walaupun saya mengajar masjid, saya mesti mendapat kebenaran daripada yang ma'arif ketua hakim. Membenarkan saya tidak akan pergi mana-mana ceramah. Tidak akan pergi mana-mana ceramah sebab itu etika dia. Atau kalau jabatan nak panggil kena bersurat. Itu kita kena jaga etika. Tak boleh sewenang-wenang pergi ceramah begitu. Sebab dia sebenarnya tak boleh saya begitu. Kerana itu etika dia. Dan saya datang sini pun dengan kebenaran. Ini etika. Kita kena diajar etika begitu, supaya kita tidak tersasar dalam bergaul dengan masyarakat dan juga memberi pandangan. Kerana takut orang awam bila dengar dia kata Ustaz Syukri kata begitu kan, nanti bila mahkamah dia kata Ustaz saya memang ada begitu. Dulu masa jadi penyelidik, jadi kita mengajar, bila dia masuk mahkamah dia tengok Ustaz, dia perjauh, dia tengok Ustaz Syukri. Tak kata kita tak boleh begitu. Sebab dalam mahkamah kena panggil yang arif, kena panggil tuan. Kalau mahkamah rendah kena panggil tuan. Kalau mahkamah tinggi mahkamah yang arif. Kalau ketua hakim yang amat arif. Itu dia punya protokol dalam mahkamah. Jadi soalan tadi, ya kita ada
atika dia. Nama atika hakim, dan hakim kena ikut. Kalau ianya ternyata tidak ikut, dan boleh diambil tindakan tata tertib kepada hakim tersebut. Begitu juga ada atika peguam, kerana peguam ini adalah awanul mahkamah. Disebut dalam kitab fiqh awanul mahkamah. Di antara awanul mahkamah penjaga pintu al-hajib. Di antara awanul mahkamah iaitu ada 2 orang pengawal di sebelah hakim, polis lah kalau sekarang ni. Kemudian ada pembantu dia dan sebagainya. Ini disebut dalam kitab fiqh awanul mahkamah. Awanul mahkamah. Jadi di antara awanul mahkamah ialah muhami. Maka muhami juga mestilah dia juga ada atika. Sebagaimana Sahih bersama beritahu tadi bahawa nak digazetkan berkaitan tentang akta peguam, dan di situ juga ada itu atika peguam. Ya, peguam-peguam syar'i ini kalau melanggar atika, maka apabila akta itu telah digazetkan, maka ianya boleh dipecat dan boleh ditarik tauliah peguam tersebut dan tidak boleh beramal. Ini berkaitan tentang mahkamah syariah. Wallahu a'lam.